نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada soalan di sini, ada banyak soalan ni. Saya akan cuba jawab sebahagian yang saya dapat jawab. Kita jawab ringkas-ringkas sahaja. Soalan yang pertama, apakah hukum membayar upah kepada penyembelih binatang korban diambil dari wang peserta korban? Bayar upah kepada penyembelih binatang korban tak boleh ambil daripada daging korban, tapi boleh ambil dari wang peserta korban dengan kita bagi tahu kepada mereka lah. Contoh macam kos korban satu bahagian 700, contoh kata 700, kita termasuk harga korban dan harga pengurusan. Kita maklumkan kepada peserta korban, tak ada masalah. Tapi yang penting jangan membayar upah kepada penyembelih dengan daging korban. Bayar dengan benda lain. Daging korban tidak boleh dibuat jual beli. Soalan kedua, apakah hukum melakukan ibadah korban untuk arwah? Apakah ada nas yang benarnya? Perkara ini menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama hukum melakukan ibadah korban untuk arwah. Saya ingat secara besarnya ada 3 pandangan ulama. Yang pertama mengatakan tak boleh, kerana mereka mengatakan Nabi SAW tidak melakukan perkara tersebut. Kedua mengatakan, pandangan yang kedua mengatakan boleh, kerana antara alasan mereka iaitu hadis Nabi SAW ketika Nabi melakukan sembelihan korban, Nabi kata hadzali wa li ummati Allahumma taqabbal minni wa li ummati Allahumma taqabbal minni, ataupun dalam hadis Nabi sebut, ya Allah, ini adalah korbanku dan korban untuk umatku. Kata sebahagian para ulama, umat Nabi membawa maksud yang hidup, yang telah dan juga yang telah mati. Itu ulama yang mengatakan boleh. Dan yang saya sebut apa, 2 lah. Ketiga dah. Baru 2. Pertama tadi apa? Pertama tadi tak boleh. Kedua dia kata boleh. Yang ketiga dia menyebut pandangan kalau buat bersendirian tak boleh, tapi kalau dia tabi' boleh. Tabi' maksud apa? Kita beli seekor kambing, kita buat korban untuk si fulan yang telah meninggal dunia. Itu tak boleh sebahagian ulama kata. Habis tu buat macam mana? Dia ikut korban kita. Yang ni kita korban tu korban kita, tapi kita masukkan sekali dalam korban kita tu orang yang telah meninggal dunia, ayah kita, mak kita, tu mereka kata boleh. Antara yang pegang pandangan ni iaitu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin berdasarkan pembacaan saya kepada fatwa-fatwa dia. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Sebahagian para ulama berpandangan seperti Syekh Idris Al-Marbawi, dia sebut pandangan Ibn Mubarak yang menyatakan ada baiknya seseorang dia buat korban dan dia sedekahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Apapun perkara ini khilaf, saya wallahu ta'ala alam setakat ni cenderung kepada pandangan yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, iaitulah kita tak buat secara bersendirian. Maknanya korban itu kita buat untuk si fulan yang telah meninggal dunia, tak buat macam tu. Lepas tu kita buat macam mana? Kita sembelih korban tu korban kita, dan kita niatkan sama fulan bin fulan yang telah meninggal dunia. Korban tu korban kita, bukan korban dia. Melainkan sebelum dia meninggal dunia dia telah berwasiat. Kalau dia sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat kat kita, hang buat korban kat aku selagi hang mampu, hang buat korban kat aku, contoh kata, maka yang tu disunatkan anak melakukan korban untuk orang tua dia jika ia merupakan wasiat dari orang tua dia. Wallahu a'lam. Mungkin ada ustaz lain dia jawab lain, kerana perkara ni berbeza, ulama berbeza pandangan. Tapi setiap seorang dia tak boleh sesatkan orang yang berbeza dengan dia. Perkara ini khilaf, ulama berbeza pandangan. Yang ketiga, bagaimana cara pembahagian daging korban menurut sunnah? Adakah dengan disedekahkan semua atau diambil sebahagian? Yang terbaik dalam pembahagian daging korban adalah dibuat 3 bahagian, 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 dibahagi untuk kita dan keluarga, untuk kita makan dan keluarga. 1/3 lagi untuk disedekahkan. Bila kita kata sedekah, yakni diberikan kepada orang-orang yang miskin ataupun fakir. Dan yang ketiga, bahagian yang ketiga, 1/3 diberikan sebagai hadiah. Bila disebut hadiah, iaitulah kita berikan kepada orang-orang yang tidak miskin, tidak memerlukan daging, tetapi kita beri kerana ada tujuan. Biasanya dia ada tujuan nak mengeratkan hubungan, yang memperelokkan hubungan yang telah retak dan seumpamanya. Itu tujuan, itu hadiah.
Pembahagian 3 bahagian ni hukum dia sunat, bukan wajib. Yang terbaik kalau kita nak makan pun daging tu ke semua, contoh kata, alangkah baiknya kita ambil sebahagian pada kadar yang boleh diterima sebagai satu pemberian, kita beri kepada fakir miskin, yang tu sudah memadai. Bukan wajib bahagi 3 bahagian tadi. Kalau kita nak makan banyak, sebahagian saja kita nak beri kepada fakir miskin, yang tu sudah memadai. Bahkan sebahagian ulama kata kalau nak makan semua pun boleh, tak bagi kat siapa-siapa pun, dia makan korban dia makan dengan anak beranak dia sahaja, itu pun boleh. Tetapi alangkah baik kerana perkara itu adalah ibadah kita, maka kita bagikan sedikit kepada orang miskin sempena hari raya korban dalam jumlah sesuatu yang boleh dianggap sebagai satu pemberian. Boleh nak? Yang keempat, adakah boleh diniatkan satu bahagian korban untuk satu keluarga di bawah tanggungan? Adakah boleh diniatkan satu bahagian korban untuk satu keluarga di bawah tanggungan? Yang saya faham soalan ni iaitulah dia ambil satu bahagian lembu, apakah boleh kita niatkan korban itu korban kita dan keluarga? Maka jawapan dia boleh. Sama seperti mana kita korban seekor kambing, kita boleh niatkan korban itu adalah korban kita dan ahli keluarga kita. Maka bila kita niat sedemikian, sama juga satu bahagian lembu yang kita ambil, kita niatkan korban itu adalah korban kita dan korban keluarga kita. Bila kita niat sedemikian, maka telah terlaksananya satu sunnah yang dinamakan sebagai sunnah kifayah. Biasa kita dengar fardu kifayah sahaja, tapi sebenarnya dalam sunnah pun dia ada sunnah kifayah. Apa maksud? Kalau kita kata fardu kifayah, yakni bila ada sebahagian orang buat, sebahagian lagi tidak perlu buat, maka bila itu fardu kifayah. Bila kita sebut sunnah kifayah, maksud dia tuntutan sunat itu telah kita laksanakan untuk diri kita dan keluarga kita, maka keluarga kita juga tidak, maka keluarga kita pula tidak dikenakan lagi perintah sunat melakukan korban kerana kita telah melakukan korban tersebut. Jelas tak? Boleh tak? Adakah boleh digabungkan akikah dengan korban, sama ada seekor kambing atau bahagian-bahagian lembu? Kalau digabungkan seekor akikah macam ni, kalau seekor kambing, dalam seekor kambing tu kita niat akikah, kita niat korban. Ulama berbeza pandangan. Hanafi dan Maliki berpandangan boleh. Hanafi dan Maliki. Syafi'i dengan Hanbali mengatakan tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Saya pegang pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah ni, kerana ibadah korban dan akikah adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang maqsudah. Nabi SAW buat korban dan buat akikah tu, Nabi nak bagi wujud ibadah dinamakan korban dan ibadah dinamakan akikah. Maka dua-dua ibadah tu mesti bersendirian, maka dia tak boleh gabung. Dia tak boleh gabung. Sekalipun ada pandangan yang mengatakan boleh gabung, kerana mereka kata kedua-duanya ibadah yang sama, menumpahkan darah, bila bertemu masa maka boleh gabung. Tapi kalau kita kata macam tu, masalah juga. Boleh tak kita gabung sembahyang sunat zuhur, qabliyah zuhur? Boleh buat 2 ataupun boleh buat 4. Boleh tak kita buat sembahyang sunat sebelum zuhur, buat 2 rakaat, niat bagi jadi 4? Boleh buat macam tu. Rawatib zuhur 4 rakaat kan, 2 salam. Boleh tak kita buat 2 rakaat saja, tapi kita gabung dua-dua sekali? Kita buat 2. Setiap orang Islam semua qabliyah zuhur buat 2 rakaat, tapi niatkan 4. Boleh buat? Dapat 4 ke dapat 2? Kalau kita kata boleh gabung, habis ibadat ni rosak. Ibadat yang disyariatkan oleh Nabi SAW akan hilang. Maka wallahu ta'ala alam, ibadah yang dimaksudkan pensyariatan dia mesti dibuat bersendirian. Maka akikah dan korban adalah ibadah yang dimaksudkan oleh Nabi, maka dia tidak boleh dikongsi. Tapi kalau seekor lembu yang ada 7 bahagian, 3 bahagian orang buat korban, 4 bahagian orang buat akikah, saya memegang pandangan kata boleh. Benda itu pun ada khilaf, tapi kalau kongsi yang dimaksudkan sedemikian, seekor lembu dikongsi 7 orang, 4 nak buat korban, 3 lagi nak buat akikah, maka saya berpegang kepada pandangan ulama yang mengatakan boleh. Antara yang mengatakan boleh ini adalah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Soalan berikutnya, banyak soalan ni. Sekiranya kita meninggal salat
meninggalkan salat, adakah kita perlu qada ikut waktu seperti tinggal salat zuhur kena qada waktu zuhur juga ke, atau bila-bila masa pun boleh? Bila-bila masa pun boleh, cumanya para ulama sebut qada ikut waktu tu untuk memudahkan kita lah, untuk memudahkan kita lakukan qada. Kalau tuan-tuan pegang pandangan qada ikut kemampuan. Antara cadangan yang disebut oleh para ulama iaitu setiap kali waktu fardu ditunaikan waktu qada. Itu cadangan yang disebutkan oleh para ulama. Soalan berikutnya, ada 7 soalan lagi. 10 hari sebelum hari raya haji, kita dilarang potong kuku bercukur sekiranya kita nak buat kurban. Ada ini dalam hadis sahih Muslim? Ya, ada dalam hadis yang sahih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahi fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Jika seseorang daripada kamu hendak melakukan korban apabila masuk 1 hari bulan Zulhijjah, maka jangan dia mengambil ataupun memotong kuku dia dan jangan dia mengunting rambut dia. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu para ulama, terutamanya para ulama hadis, melarang orang yang nak berkorban menggunting kuku dan menggunting rambut apabila masuk 1 hari bulan Zulhijjah. Mereka juga yang melarang tu juga berbeza pandangan. Apakah hukum larangan tersebut? Haram ataupun makruh? Wallahu ta'ala alam. Pandangan yang saya pegang iaitulah dia makruh, disebabkan ada hadis Nabi SAW tidak melarang sesiapa pun membuat benda-benda yang dihalalkan oleh Allah bila masuk 1 Zulhijjah tu. Bila Nabi tidak larang buat perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka termasuklah tak ada larangan kerat kuku dan gunting rambut. Jadi bila hadis ni bertentangan, maka hadis larangan tak boleh difahami haram, mesti difahami larangan itu adalah larangan makruh, sebagai bertujuan mempraktikkan kedua-dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa sunat hari wukuf orang kali ni, berpuasa sunat hari wukuf, adakah dituntut 1 hari atau 2 hari? Sehari saja. Puasa sunat hari wukuf sehari saja, iaitulah pada 9 Zulhijjah. Para ulama seperti mana biasa berbeza pandangan juga. Puasa sunat hari wukuf ni ikut anak bulan atau ikut hari wukuf. Maka sebahagian ulama mengatakan puasa hari wukuf ini kena ikut hari wukuf yang berada di Mekah. Maka kalau wukuf hari Selasa di Mekah, orang tempat lain pun kena puasa sunat wukuf pada hari Selasa, sekalipun tarikh berbeza dengan Mekah. Ada sebahagian ulama kata hari wukuf tu berlaku 9 hari bulan Zulhijjah, maka setiap tempat dia ikut anak bulan dia. Kalau wukuf di Mekah 9 Zulhijjah pada hari Selasa, maka kalau di tempat dia hari 9 Zulhijjah tu hari Rabu, maka dia puasa hari Rabu. Wallahu ta'ala alam. Saya pegang pandangan yang mengatakan ikut anak bulan negeri masing-masing. Dan fatwa perlih tentang perkara ni, fatwa perlih mengatakan amalan 9 Zulhijjah, puasa Zulhijjah kembali kepada amalan masing-masing, kerana dia berbentuk amalan individu. Sesiapa yang berpandangan mesti ikut hari wukuf di Arafah, kerana mereka berpegang padang Arafah tu hanya berada di Mekah, kena ikut bila jemaah haji wukuf di Arafah kita boleh puasa, mereka berhak mengamalkan pandangan tu. Sesiapa yang kata puasa wukuf ikut hari bulan pun dia berhak mengamalkan pandangan itu, tak ada masalah. Ada pandangan yang mengatakan puasa, senang cerita, puasa 2 hari. Ada orang kata ikut Mekah, ada orang kata ikut tarikh tempat masing-masing. Ada sebahagian pandangan yang kata puasa 2 hari sekali. Senang, confirm. Salah satu hari itu kita dah tentu dah sama dengan tujuan ataupun kehendak Nabi. Itu sebahagian pandangan ulama, wallahu a'lam. Tak baca kunut dalam salat subuh, adakah tak sah atau kena sujud sahwi? Kena sujud sahwi. Dia tulis kena sujud sahwi. Sujud sahwi, dia sahwu ni lupa, bukan sujud sahwi. Sahwi tu sayak sahwi. Sujud sahwi dia ada ha. SA kalau bahasa Rumi dia SAH WI. Sujudus sahw. Sujudus sahwi. Sebenarnya sin ha bulat waw. Sujudus sahwi kerana susunan tu dalam bahasa Arab dia susunan idafah. Sujudu sahwin. Jadi sujudus sahwi. Sujudus sahwi.
Contohlah bunyi dia. Ini pun ulama berbeza pandangan. Dalam mazhab Syafi'i mereka berpandangan sujud kunut di dalam salat subuh ada dan disyariatkan. Tempat kunut itu adalah tempat doa, maka mereka mensyariatkan, mereka berpandangan ada kunut subuh. Siapa yang tidak terlupa dari menunaikan kunut subuh, dia kena sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Dan sebahagian majoriti para ulama yang lain, berpandangan tak ada kunut subuh. Dan bagi mereka yang kata tak ada kunut subuh, dah tentulah tak ada kunut sahwi, tak ada sujud sahwi pada dia. Baik, sekarang masalah macam mana kami, ustaz, kami faham ada kunut subuh tapi imam tak baca kunut, maka dia ikut imam, tak perlu dia melakukan sujud sahwi kerana imam tidak melakukan sujud sahwi. Tak perlu dia sujud sahwi. Kalau dia pegang pandangan kata tak ada kunut subuh, dia pergi ke negeri lain kunut subuh, dia sepatutnya mengikut perbuatan imam. Imam angkat tangan berkunut subuh, dia sepatutnya angkat tangan berkunut bersama dengan imam. Tapi saya pegang pandangan kata kunut subuh tak ada. Dia samalah kalau kita masuk sembahyang, kita masbuk, imam tahiyat akhir, kita angkat takbir, kita buat apa? Kita turun kan? Pada kedudukan tu kita sepatutnya buat apa kalau sembahyang biasa sepatutnya? Ketika kita bertakbir, selepas bertakbir sepatutnya kita berdiri dan membaca Al-Fatihah, betul tak? Tapi disebabkan kita mengikut imam tahiyat, kita angkat takbir Allahu Akbar, terus duduk tahiyat. Kalau kita solat bersendirian, kita buat macam tu, sembahyang kita jadi apa? Batal, tak sah sembahyang tersebut. Tetapi salat berjemaah mengikut imam ada hukum yang berbeza. Wajib mengikut imam. Imam kunut. Imam waktu tu dia sembahyang, dia lupa kunut, padahal dia kata dia kunut, dia lupa kunut. Lepas tu dia sujud sahwi, dan sujud sahwi itu dia lakukan sebelum salam, kita sujud sahwi bersama dengan dia. Tapi kami kata tak ada kunut subuh, sujud sahwi sekali dengan imam, kerana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka ikut imam. Sama juga kalau kita berimamkan orang yang tidak kunut, maka kita tak perlu kunut, tak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Manakah yang lebih afdal, daging korban, buat kenduri, panggil orang makan dengan bagi daging mana? Mentah tiap-tiap orang. Ada pandangan yang sunat bagi daging mentah ni adalah daging akikah, bukan daging korban. Wallahu a'lam. Daging korban buat ada pilihan lah nak buat macam mana pun. Sama ada nak bagi mentah pun boleh, nak buat kenduri pun boleh. Buat korban di negara luar, banyak orang yang susah di tempat sendiri, tak ramai orang yang susah. Macam mana ni? Buat korban di negara luar yang banyak orang susah di tempat sendiri, tak ramai orang yang susah, dan banyak orang yang buat korban di negeri sendiri. Manakah yang lebih afdal? Asal korban yang paling asal dia adalah dibuat di tempat sendiri, kerana Al-Quran menyuruh kita memakan daging korban yang kita buat. Itu asalnya. Bahkan melakukan korban dibuat sendiri, di tempat sendiri, kita boleh tengok korban kita tu memenuhi syarat ataupun tidak. Kerana binatang korban ada syarat, mesti sampai umur, iaitulah mesti umur musinnah. Sama ada unta, umur musinnah bagi unta berdasarkan sebahagian pandangan, iaitulah umur unta yang telah sempurna 5 tahun. Lembu mesti umur musinnah juga. Umur musinnah bagi lembu iaitulah lembu yang telah cukup usia 2 tahun. Umur musinnah bagi kambing iaitulah kambing yang telah sempurna umur 1 tahun. Melainkan ad-da'n, kambing da'ni ataupun kibas. Ibn Marbawi sebut kibas boleh kalau 6 bulan. Tapi jadi yang penting dia ada umur yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Demikian juga ada waktu boleh bermula korban. Kalau dilakukan korban sebelum waktu, tak jadi korban, iaitulah setelah selesai ditunaikan sembahyang sunat hari raya dan khutbah. Habis selesai sembahyang sunat hari raya dan khutbah, baru boleh mula korban. Benda tu terlaksana dengan pasti di tempat kita sendiri. Bahkan ibadah korban ni adalah syiar, salah satu syiar Islam.
salah satu tanda tempat itu ada orang Islam. Salah satu tanda tempat itu masyarakatnya mengamalkan ajaran Islam. Maka agama tuntut supaya perkara itu dizahirkan, ditunjukkan kepada orang. Korban itu dibuat kerana Allah Ta'ala, tak boleh kerana menunjuk-nunjuk. Tetapi melakukan ketaatan kepada Allah itu disunat. Dalam bab korban, sunat untuk kita zahirkan. Seperti mana kita dituntut untuk datang ke masjid menunaikan salat jemaah, menzahirkan kewujudan salat berjemaah tu di kampung sungai Syekh Alwi ni. Macam itulah. Ada ibadah yang disuruh untuk kita zahirkan, ada ibadah yang disuruh untuk kita sembunyikan. Antara ibadah yang disuruh untuk kita zahirkan adalah salat jamaah, salat korban, berkhatan juga dituntut kita zahirkan. Maksudnya semua, kalau ada dalam satu masyarakat, orang lelaki dia semua berpakat tak nak khatan. Kata Imam Abu Hanifah, pemerintah boleh perangi mereka, kerana mereka telah berniat, berkempen untuk meninggalkan salah satu daripada syariat yang syariat Islam yang dituntut untuk dilakukan secara dizahirkan. Ini semua korban merupakan amalan yang dituntut untuk kita zahirkan. Afdal di tempat kita, melainkan jika ada tempat yang mana tempat tu orang dia susah dan kita pasti ibadah korban kita dilaksanakan oleh orang yang amanah, maka kita serahkan kepada mereka. Itu tak ada masalah, bantu orang Islam. Tapi jangan buat korban di Mekah. Kalau ada orang kutip duit kan tuan-tuan, nak buat korban di Mekah, di tempat kita lebih afdal. Para ulama bimbas sebut perkara yang sama. Ulama Saudi sendiri, mufti dia kata buat di tempat sendiri, bukan buat di Mekah. Syekh Jibrin pun sebut benda yang sama. Jangan buat di Mekah. Di Mekah pada hari raya korban, daging melimpah ruah. Orang Mekah duk buat korban tak tahulah, melimpah daging ni. Apa keperluan kita buat korban di sana? Tak buat di Mekah, melainkan di tempat kita sendiri. Kalau nak buat sungguh korban di luar negara, cari tempat orang-orang susah, bukan di tempat Mekah, bukan di Mekah. Rancangan TV Malaysia menyiarkan rancangan jalan-jalan cari makan. Saya tengok mereka makan terlampau hebat, mewah dan gaya dengan gaya dengan sunnah sedap. Gaya dengan sungguh sedap. Buat gaya dengan sungguh sedap. Tak jadi satu kesalahankah orang-orang kampung, kanak-kanak kampung yang susah mendapat makanan seperti itu? Ada suka menunjuk-nunjuk yang tak elok. Ni dia tapi dia bukan suruh kita tengok. Mana siapa yang rasa teringin, dia jangan tengoklah. Sebab dia tak ada pilihan. Maksudnya dia tak mampu nak beli, dia tak payah tengok rancangan cari-cari makanan. Tapi rancangan tu dia ada tujuan untuk promote, untuk perkenalkan perniagaan orang Islam. Ada tujuan yang lain. Jadi wallahu a'lam, benda tu termasuk dalam benda yang haruslah. Siapa yang rasa dia teringin, dia jangan tengok. Semua orang teringin tengok dia makan kan? Semua orang teringin. Tapi bila kita teringin tu, kita akan cari. Tak apalah. Benda-benda yang harus macam tu tak ada masalah lah. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar ceramah dari seorang ustaz mengatakan ada seorang ulama terkenal sebelum dia meninggal dunia, dia menghafal, dia menghalal sesiapa yang berhutang dengan dia. Tetapi bagaimanakah pula kita sekiranya ada orang sengaja tak mau bayar, adakah kita kena halal juga? Sebelum meninggal ada orang yang berhutang meninggal dulu daripada yang memberi hutang. Siapa yang menghalalkan hutang orang yang berhutang kepada dia, maka dia buat amalan baik. Dia membuat amalan baik dan dia dapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dilakukan kepada orang. Bahkan dia, kalau dia niat dia menghalalkan hutang orang lain kepada dia, sehingga dalam hadis sebut ada orang yang dia kata kepada budak dia, budak pengutip hutang dia, orang tu kata pergi kutip hutang kepada fulan bin fulan, kalau dia dalam keadaan susah beri tangguh kepada dia, sehingga bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan kesalahan dia, kerana Allah lebih pemaaf dari dia.
maka orang yang menghalalkan hutang yang orang pinjam dari dia, dia niatkan mudah-mudahan dengan perbuatan dia tersebut Allah Ta'ala memaafkan semua kesalahan dia. Allah lebih pemaaf daripada kita. Sekarang kita telah memberi kemaafan kepada orang yang berhutang kepada kita, dia tak bayar, tak apalah, aku halalkan aku halalkan dia. Kita harapkan Allah Ta'ala maafkan kita kerana Allah lebih pemaaf daripada kita. Harapkan dengan amalan yang seperti itu. Bila kita berjumpa Allah, kita akan tengok kelebihan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk pengajian kita kepada kitab Bahrul Madhi. InsyaAllah kita baca pada hari ini muka surat yang ke-17. Ya. Ya, ya. Ya. Memang betul buat dua. Tapi si suami tu sebab tanggungjawab dia banyak sikit, mana dia ada kekurangan sikit. Jadi dia buat korban dia tahu ni. Si isteri kita tahu ni abang saya tak buat korban, saya nak korban kan buat korban ke abang. Bukan saya nak korban ke abang. Ada kan nak niat isteri dia niat lah saya korban tapi niat korban tu kalau ambil tu macam-macam suami juga. Boleh. Kalau suami korban, dia niatkan korban, dia mesti ada niat. Korban tu korban dia dan korban keluarga dia. Korban ahli keluarga termasuk isteri dan anak-anak yang bersama dengan dia di bawah tanggungan dia. Sekarang ni yang digalakkan atau diwajibkan untuk membantu yang berkemampuan kan? Berkemampuan, betul? Tapi isteri dia tu bagi duit kat suami. Sekarang macam ni. Sekarang ni isteri kata abang tak apa, tahun-tahun sebelum ni abang yang buat korban, tahun ni saya nak buat korban. Korban tu korban saya dan saya niatkan juga korban tu korban saya dan korban ahli keluarga kita termasuk abang dan anak-anak. Jadi hilanglah perintah sunat melakukan korban kepada suami dia. Jadi tapi dengan syarat ahli keluarga yang duduk sekali lah. Kalau anak dia ada rumah lain, ada keluarga asing, anak dia tetap diperintahkan juga sunat melakukan korban. Yang kedua, ya. Solat. Cuma dia nak kita memang imam. Cuma dia nak imam lah, kita imam kan. Tiba-tiba imam tu pula dalam rekaan 4 dan 3 atau dia bayang 4 kan. Imam tu melakukan lebih satu rekaan. Dan kita nak kata subhanallah. Imam tu teruskan juga. Jadi 5 dia tu. Kita tahu dah. Kalau aku ikut imam 5 rakaat. Ada 5 tangan kita bayang ada 2 4 nak. Mana dia kalau aku buat di 2 aku telah melakukan tujuh amal. Dan dia 5 tangan 2 atau 4 kadang-kadang dia perlu ikut imam dan terus imam sembahyang jemaah dengan imam 4 rakaat. Pada rakaat yang keempat imam sepatutnya tahiyat akhir, tapi imam tak tahiyat akhir, dia bangun solat, dia buat rakaat yang kelima. Kita pasti rakaat tu dah rakaat yang keempat. Kita pastilah. Kalau kita pasti, maka kita dah tegak subhanallah, imam tak peduli. Kita tegak subhanallah, imam tak peduli. Maka kita diam. Dan kita pada ketika itu tidak boleh bangun ikut imam buat rakaat yang kelima. Tak boleh. Kalau kita bangun buat rakaat yang kelima setelah kita tahu rakaat itu jadi rakaat yang kelima, maka salat kita batal dengan sepakat keempat-empat ulama imam mazhab. Batal salat kita kerana kita berniat zuhur 4 rakaat, tak ada 5 rakaat. Dia bangun buat 5, maka batal salat zuhur dia. Tidak sah salat zuhur dia kerana dia tahu dia buat 5 rakaat. Habis itu apa yang kita nak kena buat? Kita boleh buat 2 perkara. Pertama, kita duduk tunggu imam. Sebab imam tu dia tambah rakaat, kemungkinan dia diberi keuzuran, dia dibenarkan tambah rakaat. Sebagai contoh, imam yang tertinggal melakukan rukun dia dalam salah satu rakaat. Contoh kata imam tu terlupa nak baca Al-Fatihah. Sembahyang zuhur kita tak tahu dia tak baca Al-Fatihah, kita tak dengar. Dia tahu dia tak baca Al-Fatihah, dia teringat waktu rakaat terakhir tu. Lalu dia yang dia kena buat ialah dia tambah satu lagi rakaat, menjadikan sembahyang dia seperti 5 rakaat. Yang kenapa dia kena tambah jadi 5 rakaat? Kerana rakaat yang terlupa baca Al-Fatihah tidak dikira kewujudan dia.
wujuduhu ka'adamihi, kewujudan rakaat yang tidak baca Al-Fatihah tu seperti tidak ada. Pada zahirnya dia seperti buat 5 rakaat, tapi sebenarnya dia buat hanya 4. Maka imam macam tu dia memang sepatutnya dia tambah jadi 5 rakaat. Kita baca Al-Fatihah, maka kita tak perlu ikut dia. Kita duduk, tunggu dia duduk tahiyat, dia baca tahiyat, dia bagi salam, kita bagi salam bersama dengan dia. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia sebut subhanallah, imam tu tak duduk, dia sebut 2 kali, imam tu tak duduk, dia boleh mufaraqah kalau dia nak mufaraqah. Tetapi cara yang terbaik, dia tunggu sehingga dia boleh salam bersama dengan imam. Katalah imam tu kata, aku yakin aku baru buat 3. Aku yakin baru buat 3, sebab tu aku tambah jadi 4, kata. Oh, macam mana pula tu? Dia yakin buat, imam makmum tu yakin buat 4. Masing-masing orang dengan keyakinan dia. Tak payah berkelahi, selesai imam sah sembahyang imam, sembahyang makmum pun sah juga. Ada kemungkinan boleh berlaku macam tu. Wallahu a'lam. Ya. Ada macam Sembahyang Jumaat. kita kadang-kadang kita pergi luar kan, pergi luar kita pergi masjid, di buat maghrib kan, di buat maghrib kita nak jamaah, jadi jamaah tu kita tak pergi ke imam kan, sebab imam dia bayang tamam kan. Kita waktu sembahyang maghrib. Maghrib kan isyak lah. Waktu sembahyang maghrib kita boleh ikut bersama dengan sembahyang isyak. Kita jamak takhir. Kita jamaah terakhir. Jadi kita sebab kita nak ikut kuliah lah kita. Jadi kalau maghrib kita ikut saja. Lepas itu isyak kita tak boleh ikut lah. Kan sebab kita bayang Qasar. jamaah kan, kita bayang tamat kan. Jadi kita nak ikut kuliah saja. Kita nak kuliah. Lepas haji itu isyak dia. Kita nak buat 2. Kita buat dah, kita buat dah kan. Lepas maghrib kita buat dah. Kalau kita duduk di masjid yang didirikan salat berjamaah, sekalipun kita dah salat isyak tadi selepas maghrib disebabkan kita jamak, maka kita disunatkan juga mengulangi salat isyak bersama dengan imam 4 rakaat. Salat isyak kita tu adalah salat sunat. Salat isyak kita tu adalah salat sunat. Isyak bersama dengan imam. Maksudnya salat isyak tu jadi salat sunat ke atas kita bersama dengan imam, kerana kita berada di masjid. Kita tak tinggal macam tu saja. Bahkan kalau kita bermusafir, kita berada di masjid ni ada program, contoh kata kita musafir, kita duduk di sini, sepatutnya kita tidak jamak. Kita boleh jamak, tapi sepatutnya tak jamak pasal kita berada di masjid, tempat didirikan salat jamaah. Sepatutnya kita salat tamam bersama dengan jamaah. Sepatutnya macam tu. Tapi kalau kita balik rumah, ikut dah lah, nak jamak ke nak qasar ke, itu terpulang. Tapi kita di masjid, walaupun kita bermusafir, kita salat tamam bersama dengan jamaah. Itu cara yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Boleh. Ada lagi soalan? Boleh ya, ada lagi tak? Tanya api ya, tengok tak mana berapa kau apa boleh. Lawatan. Perlu melawat umat Islam, contohnya ke Masjid Baitul Maqdis. Kita kalau kita pergi melawat perjalanan kita begitu membahayakan kita, kita lakukan melawat tempat yang membahayakan kita kan. Ya. Dikatakanlah pandangan ada yang jadi macam Okey, memang kita tak digalakkan lawat atas kadar untuk siyahah, atas kadar untuk pelancongan. Bahkan ada pelajar Malaysia yang berada di bukan petugas macam mana entah, dia di Palestin, dia sendiri bagi tahu buruknya kesan kalau kita pergi ke Baitul Maqdis atas nak pelancongan. Dia dari sudut, saya tak ingat apa dia sebut, tapi dia bagi tahu kepada orang Malaysia jangan datang melancong ke Baitul Maqdis, beri kesan tak elok kepada orang Islam. Ya. kita tak pergi lah kan. Kita tak bagi sambung langsung dari masjid tu, dan orang yang beritahu
Kita pergi tu bukan kita support orang Islam, kita akan support Zionis. Tapi dia harus dapat dengan kita mesti digalakkan untuk bersama-sama membantu mereka di dalam ini untuk menghalang kelindasan dilakukan kelompok jenis ini. Wallahu alam. Kalau dia pergi tadi saya sebut kalau sekadar melancong lah. Wallahu alam. Kalau dia pergi memang nak bantu tim yang pergi buat bagi bantuan tu terkecuali lah. Tapi kalau sekadar nak pergi seronok, pergi tengok, lepas tu pergi tengok gambar, pergi selfie apa semua tu, tak, orang Islam yang sensitif kepada saudara dia tak akan pergilah. Pergi situ kalau sekadar melancong sama sekali tak membantu orang Islam. Lah kan dia. Zionis. Aman. Lama-lama boleh jadi pengiktirafan kepada negara tu. Ya, budak tu cakap. Saya dengar tu tapi saya lupa alasan dia. Dia sendiri kata jangan datang di situ, dan dia beri kesan buruk kepada orang Islam sebenarnya. Jadi atas alasan kita kena dengar cakap orang yang lebih tahu daripada kita. Dia duduk di sana, dia lebih tahu dari kita, dan kita ambil cakap dia dan kita ikut cakap dia. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan? Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita baca sikit kitab kita ni. Tengok ada berapa minit lagi. 46. InsyaAllah. Kita tengok kita boleh sampai ke mana. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah, babu ma jaa fil isfari bil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menanti cerah dengan sembahyang subuh. Pada kuliah yang lalu kita dah baca tentang bab yang membicarakan tentang sunat untuk menunaikan salat subuh ketika masih gelap malam, masih berbaki. Iaitulah waktu itu dinamakan sebagai waktu ghalas. Perintah untuk menunaikan salat pada waktu ghalas dinamakan sebagai taghlis. Sunat menunaikan salat ataupun sunat taghliskan salat subuh, yakni kita menunaikan salat subuh ketika gelap malam masih berbaki. Dan itulah pandangan majoriti para ulama, termasuk ulama-ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada hari ini Syekh Idris Al-Marbawi dia seorang alim. Dia bukan hanya tahu pandangan majoriti para ulama dan pandangan mazhab Syafi'i sahaja, tetapi dia tahu ada pandangan yang lain yang berbeza dengan pandangan majoriti. Bahkan pandangan ini menyatakan salat subuh, melewatkan salat subuh itu lebih afdal. Melewatkan salat subuh agar ditunaikan pada waktu dah cerah sedikit dinamakan sebagai isfar. Dinamakan sebagai al-isfar bis-subhi. Menunaikan salat subuh pada waktu isfar. Jadi dia kata bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menanti cerah dengan sembahyang subuh. Kata dia, ketahuilah kiranya ya saudaraku, seseorang yang hendak sembahyang subuh itu adakah afdal menanti cerah ataupun afdal bergelap, maka telah diterangkan pada masalah 33 itu akan hukumnya di sisi ulama, iaitu khilaf dalam bab kalau ditanya kepada kita salat subuh sunat ditunaikan di awal waktu ketika gelap malam masih berbaki, atau disunatkan dilewatkan sembahyang subuh sehingga pada kadar lewatlah, pada kadar lewat. Pada kadar kata para ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata kita tunaikan salat subuh. Kalau salat subuh kita itu terbatal, kita boleh lagi tunai salat subuh 2 rakaat di dalam waktu. Itu waktu isfar di sisi mazhab Hanafi. Jadi mana yang lebih afdal? Kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata dalam masalah ni khilaf, kata dia. Apa maksud khilaf? Ulama berbeza pandangan. Tidak sepakat para ulama ni. Kata dia setengahnya mengatakan bergelap afdal. Jadi sebahagian ulama kata sembahyang subuh di awal waktu ketika masih ada gelap malam itu adalah lebih afdal. Itulah pandangan majoriti para ulama, termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan setengahnya pula mengatakan nanti cerah afdal. Sebahagian yang lain mengatakan tunggu sampai cerah baru, itu yang lebih afdal. Dan itulah pandangan mazhab Hanafi. Itulah pandangan mazhab Hanafi.
Tetapi banyaklah ulama yang berjalan sebagai kata Syafi'i, iaitu bergelar afdal. Dia kata tetapi banyaklah ulama yang berjalan, dia kata. Berjalan kan? Betul? Rumi dia. Berjalan, yang berjalan. Betul? Berjalan sebab apa dia kata berjalan? Kerana wallahu a'lam, saya ingat bahasa Arab ni dia akan sebut zahaba, pergi. Dari perkataan zahaba tu datang kalimah mazhab. Maknanya jalannya ditempuh, pandangannya ditempuh oleh ulama. Itu dikatakan berjalan pergi. Jadi mazhab adalah tempat pergi, tempat kita berjalan. Pandangan tu dinamakan sebagai mazhab. Jadi kata dia, tetapi banyaklah ulama yang berjalan sebagai kata Syafi'i, iaitu bergelar afdal. Macam saya sebut tadi, pandangan yang mengatakan sembahyang subuh di awal waktu itu adalah merupakan pandangan majoriti para ulama. Dan orang yang mengatakan bercerah itu afdal ialah dengan dalil hadis yang dikeluarkan, yakni yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini. Ulama Hanafi yang mengatakan afdal lewatkan subuh, mereka berdalilkan dengan hadis ini. Apa hadis dia? An Rafi' ibnu Khadij. Hadis suruh sembahyang subuh di awal waktu diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam Sunan Tirmizi, yang disebut oleh Idris Al-Malbawi dalam kitab dia ni. Manakala pandangan yang sebaliknya, dia diriwayatkan, hadis itu diriwayatkan daripada Rafi' ibnu Khadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Rafi' ibnu Khadij, katanya telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, nantikan cerah oleh sekalian kamu dengan sembahyang fajar, yakni sembahyang subuh, maka bahawasanya ialah yang lebih besar bagi pahala. Kata Abu Isa, kata Imam Tirmizi yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab dia, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Barzah dan Jabir dan Bilal, dan kata Abu Isa bermula hadis Rafi' ibnu Khadij itu ialah hadis hasan. Selain daripada hadis ini diriwayatkan oleh Rafi' ibnu Khadij, hadis ini juga ada diriwayatkan daripada Abi Barzah sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah, demikian juga Bilal, diriwayatkan hadis yang sama. Dan hadis ini adalah hadis sahih, hadis hasan kata Imam At-Tirmizi. Hadis ini hadis hasan. Jadi hadis ini dah bertentangan dengan hadis yang sebelum ni. Tadi minggu lepas kata suruh sembahyang subuh di awal waktu. Hadis ni suruh sembahyang subuh di awal waktu pula. Jadi dia bertentangan. Bagaimana jalan nak menyelesaikan masalah ni? Cuba kita tengok perkara yang ke-36, kata dia masalah menanti cerah sembahyang subuh dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah memikirkan oleh ketiadaan seorang daripada ahli ilmu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in akan menanti cerah dengan sembahyang subuh itu, dan dengan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kebanyakan para ulama di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, kesemua mereka berpandangan yang afdalnya sembahyang subuh di awal waktu, pada waktu masih gelap, bukan pada waktu cerah. Dan kata Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, itulah pandangan Al-Imam Syafi'i, itulah pandangan Ahmad ibn Hanbal, itulah pandangan Ishaq ibn Rahuwai. Semua kata sedemikian. Kita berhenti seketika untuk azan. Baik, kita baca habis bab ni lah. Kita baca habis bab ni. Baik, sekarang ni kita dah tahu majoriti para ulama di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuwai, kesemua mereka ini berpandangan yang afdal, yang dituntut, yang sunatnya melakukan salat subuh ini di awal waktu ketika gelap malam masih berbaki. Sekarang ni apa pandangan mereka terhadap hadis yang kita baca baru ni, yang mana Nabi SAW sebut asfiru bil fajri, salat subuh itu tunggu terang, fa innahu a'zamu lil ajri, kerana perbuatan menunaikan salat subuh ketika telah terang adalah lebih banyak pahala. Kena jawab hadis ni. Majoriti ulama kena jawab, lalu dia terang kat sini.
Dia kata bermula makna nanti cerah yang afdal itu, apa maksud hadis asfiru, tunaikan salat subuh, tunggu waktu cerah. Apa maksud dia? Kata dia iaitulah bermula makna nanti cerah yang afdal itu ialah cerah fajar sedikit supaya tahqiqkan subuh, maka tiadalah syak pada masuk waktunya. Yang Nabi maksudkan asfiru bil fajri iaitulah pastikan fajar sadiq telah masuk, pastikan fajar sadiq telah terbit. Jangan terbit tak lagi fajar sadiq ni, terbit tak lagi ni, kita sembahyang bila. Bukan maksud sedemikian. Pastikan fajar sadiq telah terbit baru tunaikan salat subuh. Itu maksud hadis ni, kata majoriti para ulama. Dan tiada memikir akan bahawasanya makna menanti cerah itu ialah mentakhirkan sembahyang. Majoriti ulama mengatakan, berpandangan hadis ini bukan bermaksud suruh kita melewatkan sembahyang subuh, tetapi hadis ini memaksudkan kepada kita supaya kita menunaikan sembahyang subuh apabila telah pasti terbit fajar sadiq. Itu maksud dia. Kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, kemudian daripada telah dikeluarkannya hadis di dalam masalah 35 itu. Imam Syafi'i sebut hadis yang sama yang kita bincangkan sekarang ni di dalam kitab dia Al-Um. Setelah Imam Syafi'i sebut hadis ni, kata Imam Syafi'i, dan sungguhnya telah berkata setengah orang bermula menanti cerah dengan subuh itu lebih suka kepada kami, katanya, dan diriwayatkan dua hadis yang bersalah-salahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah kami ambil dengan salah satu daripada keduanya, dan ialah hadis Rafi' bin Khadij dalam masalah 35 itu, dan katanya telah kami ambil dengan dia kerana bahawasanya adalah ia lebih senang dengan manusia. Sebahagian ulama yang kata, kami ambil pandangan kata subuh ni buat dilewatkan atas alasan memberi kemudahan kepada orang ramai. Tetapi agama ini asas dia ialah buat sesuatu perkara bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pandangan majoriti para ulama adalah pandangan yang lebih kuat, yang mengatakan salat subuh itu ditunaikan di awal waktu ketika masih berbaki waktu gelap malam. Sehingga dalam hadis yang kita baca pada minggu sebelum ni, kata para sahabat ketika habis sembahyang subuh itu, ma yu'rafna minal ghalas, orang perempuan yang keluar daripada masjid Nabi, kami tak kenal dari kalangan siapa dari kalangan mereka disebabkan kegelapan malam. Menunjukkan sembahyang subuh yang Nabi tunaikan itu di awal waktu, bukan di akhirnya. Bab yang berikutnya kata dia babu ma jaa fit ta'jili bizuhri wallahu taala a'lam. Kita tangguh sehingga kuliah minggu hadapan. Tuan-tuan ada soalan lain? Ada soalan nak tanya? Soalan tentang korban selesai lah. Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Ya. Sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi tuan-tuan yang masyhur dalam masyarakat kita iaitulah subhana man la yanamu wa la yashfu. Bacaan tu dari sudut riwayat dia tak sahih. Bacaan tu berdasarkan riwayat yang lemah. Jadi sujud sahwi ni adalah ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mesti diambil dari sumber-sumber yang sahih. Habis itu nak baca apa? Bacaan sujud sahwi adalah bacaan sujud biasa. Antara bacaan yang boleh dibaca dalam sujud sahwi, subhana rabbiyal a'la. Antara bacaan yang boleh dibaca dalam sujud sahwi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Antara bacaan lain yang boleh dibaca dalam sujud sahwi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, dan bacaan-bacaan sujud yang lain. Bukan subhana man la yanamu wa la yashfu. Kerana dia tak, dari sudut untuk nak kata bacaan tu dari Nabi, tak kuat bacaan tu. Jadi da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi sendiri ajak kita. Nabi kata tinggalkan perkara yang meragukan kamu,
pegang kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Maka bacaan di dalam sujud adalah bacaan dalam sujud biasa, subhana rabbiyal a'la dan seumpamanya. Itu bacaan sujud sahwi. Itulah bacaan dalam sujud sahwi, itulah bacaan dalam sujud syukur, itulah bacaan di dalam sujud tilawah, semua macam tu. Cuma dalam sujud syukur, dalam sujud tilawah ada riwayat tentang bacaan apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa ahsana suwarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ada riwayat tentang bacaan dia. Sekalipun demikian bukanlah bermaksud tak boleh baca subhana rabbiyal a'la, subuhun qudusun, subhanakallahumma rabbana, bukan bermaksud tak boleh baca bacaan tu. Boleh baca semua bacaan yang disyariatkan oleh Nabi ketika di dalam sujud. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Jadi lepas ni tak payah baca subhana man la yanamu wa la yashfu. Adakah perkara ini bukan khilaf Ustaz? Khilaf lah, tetapi kalau ada orang yang kata boleh baca subhana man la yanamu wa la yashfu, dia bukan khilaf yang boleh kita pegang disebabkan dia tak ada sandaran yang kuat. Kalau macam masalah tadi, masalah korban apa semua ni, Nabi tak jelaskan. Jadi ulama terpaksa berijtihad. Tetapi dalam bab solat tak bolehlah, bacaan solat mana boleh ijtihad. Mesti tunggu perintah dari Nabi. Mana kita tahu bacaan, kenapa di dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mari tang sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Pasal apa? Nabi yang suruh. Nabi tak suruh kita tak buat. Bahkan Nabi telah melarang kita membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk. Nabi tak bagi, tak boleh baca. Sedangkan baca Al-Quran Nabi tak bagi. Katalah seorang dia sujud, Allahu Akbar, dia sujud, dia kata selalulah baca subhana rabbiyal a'la, hari ni aku nak baca Al-Fatihah. Lagi besar pahala baca Al-Quran, dia kata. Boleh tak boleh? Haram, kerana Nabi melarang. Hai ustaz, baca Quran. Tak boleh baca Quran di dalam sujud, kerana Nabi larang. Ni lain. Kalau ibadah khusus ni dia lain. Maka tak ada bukti bacaan subhana man la yanamu wa la yashfu, tak ada bukti yang kuat. Maka kita tinggalkan perkara yang tidak kuat, kita berpegang kepada yang amalan yang pasti, iaitulah bacaan di dalam sujud sahwi adalah bacaan yang sama di dalam sujud yang lain. Wallahu a'lam. Tak ada nah? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Kita tangguh sehingga kuliah minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.